Assalamualaikum and hi, my name is Rebetul. So today I want to share with you guys about Cloudflare. So apa itu Cloudflare, betul tak? Okay, ataupun another name dia ialah talapis. Okay, so ini keadaan di mana bayi dilahirkan dalam keadaan kaki ataupun dua-dua kaki dia berubah keadaan. Maknanya bukan dalam straight, maknanya maybe dia akan bengkok ke dalam ataupun keluar. Maknanya kaki dia maybe bengkok ke kanan sangat ataupun ke kiri sangat. So untuk percentage ataupun percentage untuk Cloudflare untuk bayi atau akan kena Cloudflare adalah satu bayi dalam 1,000 bayi yang lahir. So macam saya cakap tadi, salah satu ataupun kedua-dua kaki boleh kena untuk bayi, tapi mostly common yang akan kena Cloudflare adalah lelaki. So, macam mana Cloudflare boleh terjadi? Okay, Cloudflare terjadi disebabkan oleh large tendon atau tendon yang besar di belakang kaki, di belakang ankle dalam keadaan terlalu pendek. So, bila terlalu pendek, dia akan tarik tulang tu, sebab tu dia akan ke dalam atau keluar sangat. So, age yang selalu akan kena Cloudflare ni adalah ketika bayi baru lahir lah, mostly kita akan nampak. Tapi kalau contoh kita buat ultrasound scan secara berkala, maybe dalam 18 ke 21 week kita akan nampak lah waktu scan tu, kita akan nampak yang bayi itu Cloudflare. Tetapi selalunya ketika 18 dan 21 week tu, doktor tak kesahkan yang anak kita Cloudflare. Doktor akan kesahkan ketika ataupun doktor akan buat diagnose lepas anak kita lahir. Baru doktor akan sahkan yang anak kita Cloudflare. Tapi ketika 18 dan 21 week ketika pregnant tu, kalau ada kemungkinan untuk Cloudflare, doktor akan bagi saranan dah, ataupun parents akan tanya doktor saranan apa yang terbaik untuk anak mereka, apa yang mereka boleh buat. So at least parents boleh prepare apa yang patutlah untuk anak mereka. Antara faktor-faktor yang boleh ada risiko untuk anak akan dapat Cloudflare ada 3, iaitu pertama sekali ketika parents ataupun adik-beradik ada Cloudflare. Parents, kalau ada salah satu parents ada sejarah Cloudflare, so kemungkinan untuk anak dia ada tu ada. Tapi kalau kedua-dua parents ada history Cloudflare, so kemungkinan untuk anak dia ada pun lebih tinggi sedikit. Okey, lepas tu yang kedua adalah ibu yang mengandung lah. So, ibu mengandung tak boleh merokok. Yang ketiga adalah kemungkinan untuk jadi Cloudflare ketika anak kita adalah lelaki. So, macam saya cakap tadi, most common Cloudflare adalah pada lelaki berbanding perempuan. So, apa treatment yang kita boleh buat untuk Cloudflare? So, kita ada 2 fasa. So, yang pertama sekali adalah Ponseti Cerebral Casting. Okey, yang ni adalah kita secara berhati-hati, kita stretchkan dan manipulate kaki. Dan kita akan buat cast tu untuk hold apa yang kita buat tu. Jadi kita gerakkan sikit kan, nak luruskan kan. Okay, cast tu untuk hold biar kaki tu. So, casting ni adalah 5 kali macam tu. Untuk kali pertama dan hingga kali keempat. Kita akan pakai selama 7 ke 10 hari. Tapi untuk last, yang kali kelima, last cast tu, kita akan pakai 2 hingga 3 minggu sebelum kita bertukar kepada bracing. So, selalunya casting kita akan pakai ketika anak kita berumur 1 hingga 2 minggu selepas lahir lah. Lepas tu yang kedua, lepas casting kita boleh pakai bracing. Bracing ni apa? Casting tadi kita ubah kedudukan, ubah kaki daripada bengkok ke dalam atau ke keluar untuk straight. Bracing adalah untuk maintain apa yang kita dah buat. So, selalunya untuk kalau kita pakai untuk awal daripada lepas 2 minggu lepas habis casting lah. Habis casting, kita akan suruh kanak-kanak itu pakai dalam masa 23 jam, tak termasuk tidur lah selama 2 bulan. Dan selepas itu, bila anak dah masuk selepas 2 bulan, kita akan suruh kanak-kanak itu pakai 12 jam sehari sampailah kanak-kanak itu masuk ke dalam umur tadika atau kindergarten age. So, kita ada 3 type of Cloudflare. Pertama, neurogenic Cloudflare. Yang kedua adalah syndromic Cloudflare. Yang ketiga adalah idiopathic Cloudflare. So, the common one is idiopathic Cloudflare. Kita tak tahu apa punca dia, iaitu unknown lagi. Masih tak jumpa kenapa punca dia, maybe sebab genetik dan sebagainya. Tapi inilah paling common sekali dan dia selalunya ada selepas lahir lah.
mana lepas anak itu lain baru kita nampak clubfoot tu. Okey, kedua itu neurogenic clubfoot, kita boleh nampak tu ada underlying neurologic condition. Untuk syndromic clubfoot pula dia selalunya jumpa dalam number of other clinical condition which relate to underlying syndrome lah. So, apa efek terhadap kanak-kanak ada clubfoot ni? Okey, pertama sekali movement. Itu paling penting. Movement lah, bila anak-anak ada clubfoot, dia akan susah untuk bergerak ke sana dan ke sini sebab dalam keadaan kaki yang tidak dibentuk secara baik. Kalau contoh kaki masuk ke dalam, auto anak tu tak boleh jalan dengan baik lah sebab kita kena betul-betul guna tapak betul untuk berjalan. Lepas tu kedua adalah kepanjangan kaki. Kalau contoh satu kaki yang kena clubfoot, satu kaki normal, kaki anak tu akan berbeza lah kanan dan kiri, tapi kalau kedua, so kedua kaki dia akan berbeza. Lepas tu saiz dia punya tapak pun akan menjadi lebih kecil daripada yang biasa punya. So susah untuk mencari saiz kasut yang sesuai. Lepas tu maybe dia akan ada arthritis, itu sakit di bahagian sendi. Lepas tu second, yang keenam adalah poor self image. Lepas tu yang ketujuh adalah tak boleh jalan dengan normal, inability to walk normally. And ke-8 adalah dia akan ada problem stemming from walking adjustment. So macam mana kita nak prevent daripada benda ni berlaku? Macam mana kita nak prevent daripada anak kita akan dapat clubfoot? Okey, pertama sekali prevent ni bukan untuk menghalang tapi untuk mengurangkan kemungkinan atau peratus anak kita mendapat clubfoot lah. Okey, pertama sekali adalah tidak merokok. Tidak merokok ataupun tidak spend time dekat kawasan yang ada asap yang terlalu banyak. Yang kedua adalah tidak minum alkohol. Yang ketiga adalah, yang terakhir sekali adalah tidak ambil apa-apa drugs yang doktor tak approve. So sebab drug untuk ibu mengandung adalah berbeza dengan drug biasa, iaitu berbeza dengan drug untuk orang biasa yang tidak mengandung. Sebab orang yang mengandung kita ada janin, so every drug yang doktor bagi, doktor akan fikirkan about keselamatan janin. So doktor akan pastikan ubat-ubat ataupun drug-drug yang dibagi kepada pasien tidak mengganggu janin atau tidak merosakkan janin itu sendiri. So apa-apa ketika mengandung, apa-apa nak ambil ubat, apa-apa nak ambil drugs yang lain selain daripada doktor kasih, please consider to doctor first, then baru boleh consume ubat tu. Okay, so itu sahaja daripada saya, Rabiatul. Okay, thank you and see you next time.